Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dikejutkan dengan tindakan yang saya anggap sebagai satu lagi tindakan tidak puas hati dengan keputusan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bila mana seorang peguam Syed Iskandar telah menyaman Tuanku Yang di-Pertuan Agong kerana tindakan tuanku menolak cadangan daripada Perdana Menteri yang dilihat mengganggu gugat tugas Perdana Menteri. Jadi saya tak faham dengan Muhyiddin ni. Muhyiddin ni apa lagi yang dia tak puas hati. Tuanku buat keputusan ini bukan setakat dia tidak merujuk, bukan setakat dia sudah pun merujuk dengan pakar undang-undang, tetapi dia juga merujuk dengan majlis raja-raja. Dia merujuk dengan majlis raja-raja. Dan hasil perbincangan majlis raja-raja, maka ditolak permohonan untuk pengisytiharan darurat oleh Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat, inilah berlaku setelah Muhyiddin mungkin dia telah mengarahkan Rais Yatim, Speaker Dewan Negara, dan keputusan Tuanku Yang di-Pertuan Agong kerana kononnya bercanggah dengan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu ataupun mandatory untuk menerima nasihat Perdana Menteri. Saya nak beritahu satu je, satu benda yang Rais Yatim baik, Syed Iskandar ni, peguam ni, bahawa Muhyiddin ini sudah tidak ada majoriti di dalam parlimen. Tak ada. Dia sudah tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Darurat yang nak dilaksanakan tak ada kena-mengena dengan COVID-19. Tak ada kena-mengena dengan COVID-19. Darurat yang mahu dilaksanakan, tuan-tuan, ialah kerana Muhyiddin tidak yakin bahawa dia boleh meluluskan belanjawan yang bakal dibentangkan di dalam parlimen pada 6 hari bulan ni. Jadi pertama sekali saya nak beritahu dengan tim baik, dengan peguam Syed Syed Iskandar ni, apa yang dia patut buat. Dia patut minta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan ataupun membenarkan usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dibentangkan terlebih dahulu di dalam parlimen, supaya beliau disahkan merupakan seorang Perdana Menteri yang masih legitimate, yang masih sah. Jika beliau masih lagi sah Perdana Menteri, barulah beliau layak untuk membentangkan belanjawan, dan barulah belanjawan itu boleh dibentangkan dan dibahaskan serta diterima oleh ahli-ahli parlimen. Kalau misalnya kesahan legitimasi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pun tidak dapat disahkan, bagaimana dia nak membentangkan belanjawan? Dan macam mana pula Muhyiddin boleh gunakan pegawai istana ni untuk mengeluarkan surat? Saya yakin bahawa surat-surat ini dikeluarkan oleh penjawat awam yang bertugas di istana atas arahan Muhyiddin, bukan arahan tuanku. Kerana apabila kita teliti surat ini,
jelas bercanggah dengan perlembagaan kerana ianya jelas memburukkan nama tuanku. Sepatutnya Muhyiddin patut berhenti daripada menggunakan pegawai-pegawai istana ni untuk menyelamatkan nyawa dia. Tidak ada sesiapa dalam dunia ni kecuali Allah SWT yang boleh menghalang ahli-ahli parlimen daripada tidak menyokong belanjawan yang dibentangkan oleh Muhyiddin. Yang ini kena faham. Kerana tugas ahli parlimen ialah memastikan bahawa dia buat yang terbaik untuk rakyat. Kalau misalnya belanjawan itu tidak baik untuk rakyat, dibentangkan pula oleh orang yang bukan lagi seorang Perdana Menteri yang sah, maka ahli parlimen berhak untuk menolaknya. Berhak untuk menolak dia. Saya nak beritahu dengan Muhyiddin. Okey, tindakan beliau ini, pertama, tindakan beliau mengarahkan Rais Yatin mempertikaikan keputusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah menyebabkan peguam seperti Syed Iskandar hari ini menyaman pula ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Tengok perangai buruk Muhyiddin. Kerana nak melepaskan diri dia, dia sanggup lakukan apa saja walaupun ianya menjejaskan nama istana. Kedua, tindakan beliau menggunakan pegawai istana dengan mengeluarkan surat daripada istana yang saya begitu yakin tanpa diteliti terlebih dahulu oleh Baginda Tuanku telah menyebabkan hari ini sudah ramai individu yang telah mempertikaikan isi kandung surat yang jelas terbukti menyalahi undang-undang negara, menyalahi prinsip separation of power, dan juga seolah-olah tidak memahami konsep raja berperlembagaan di dalam negara ini. Saya minta pihak istana perlu teliti. Mungkin tuanku terlebih dahulu sebelum pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di istana ini mengeluarkan kenyataan atas arahan Muhyiddin. Kerana ini akhirnya akan menyebabkan sekali lagi tuanku diheret ke mahkamah, seperti mana apa yang dilakukan oleh Syed Iskandar pada hari ini. Keduanya, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada UMNO kerana akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tidak melayan kerenah Muhyiddin. Anda tak sedar diri, dia sudah tidak ada majoriti di dalam parlimen. Berangan untuk mendapatkan sokongan UMNO untuk meluluskan belanjawan ini dengan menawarkan cuba menyogok kepada UMNO. Kemudian diletakkan syarat pula. Syaratnya Timbalan Perdana Menteri itu mestilah bukan Presiden UMNO. Kita nak beritahu Muhyiddin bahawa parti UMNO ni bukan abah kau yang punya. Parti UMNO ni dimiliki oleh ahli-ahli UMNO ada 3.7 juta. Jadi kalau nak membentuk kerajaan bersama UMNO, harus menghormati ahli UMNO. Ahli UMNO dah memilih Presiden UMNO. Presiden UMNO akan membuat keputusan siapa yang ingin diketengahkan. Sama ada keputusan itu dengan persetujuan MT atau itu persetujuan Presiden Parti. UMNO boleh menentukan siapa dia nak letak sebagai calon dia menjadi Timbalan Perdana Menteri, menjadi menteri-menteri, atau apa juga jawatan di mana kerajaan campuran ini memerlukan wakil daripada UMNO. Bukan kamu. Kena faham
kuasa yang ada pada kamu tak sama dengan kuasa yang ada pada Datuk Seri Najib, pada Pak Lah, pada Tun Mahathir dulu. Tak sama. Sebab apa? 61 tahun UMNO memerintah tanpa perlu membentuk kerajaan bersama parti lain selain daripada parti komponen Barisan Nasional. Tapi kamu hari ini cuma menang 13 kursi. Daripada 13 kursi itu pun hanya 6 orang je yang masih menyokong kamu. Tapi UMNO menang 54 kursi. Jangan lupa tu. Jadi dah kena belajar daripada sekarang bagaimana nak berkongsi kuasa. Bagaimana nak berkongsi kuasa. Kalau tak reti kongsi kuasa, letak jawatan, bubar parlimen. Letak jawatan, bubar parlimen. Tahulah tuanku, nak buat kerja, nak melantik Perdana Menteri interim. Sama ada tuanku nak melantik Tengku Razali ke, ataupun tuanku nak melantik KSN ke sebagai Perdana Menteri interim, sehingga COVID ni selesai dan kita adakan pilihan raya semula. Itu terpulang kepada budi bicara tuanku. Yang penting kamu tolong aku dengan keputusan Majlis Raja-Raja dan Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong, yang telah pun menolak cadangan bodoh kamu nak melaksanakan darurat. Kalau darurat tu betul pasal kesihatan, kita boleh terima. Kalau darurat itu untuk mengelakkan pilihan raya, kita boleh terima. Tetapi darurat yang kamu nak buat jelas bertujuan untuk menghalalkan kamu menggunakan duit negara tanpa mendapat kelulusan parlimen. Ini kita tak boleh terima sama sekali. Jadi saya minta supaya ahli-ahli UMNO kita berikan sokongan padu kepada parti kita yang hari ini telah mengambil keputusan untuk tidak menyenaraikan sesiapa sebagai timbalan Perdana Menteri. Kita pun tak terlapak lah untuk ikut kehendak Muhyiddin ni. Suka hati bapak dia je kan. Engkau jadi Perdana Menteri pun kita tak letak sebarang syarat. Kalau nak ikutkan saya, syarat yang patut UMNO terima hari ni, apa yang dia patut buat? UMNO kalau nak kerjasama dengan PPBM, kita letak syarat Perdana Menteri mesti daripada UMNO. Timbalan Perdana Menteri 1 mesti daripada PAS. Sebab PAS menang 18 kursi. Bersatu cuma menang berapa kursi? 13. Daripada 13 tu pun hanya 6 je yang masih sokong dia. Yang lain sokongan dia datang daripada ahli parlimen yang dia curi daripada PKR dan ahli parlimen yang dia curi daripada UMNO. Jadi sedar diri sikit. Kalau nak bagi pun bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri 2, boleh. Tapi dengan syarat. Syarat dia, calon yang PPBM nak beri mestilah bukan seorang yang terlibat dalam kes lelaki dengan lelaki, elephant fight elephant, ataupun kes semburit. Setengah orang tak suka saya sebut semburit ni, tapi itu je lah bahasa yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan yang kedua, kita tak nak mereka yang terlibat buat kerja dengan bini orang ni, macam Muhyiddin ni kan. Kita letak 2 syarat ni. Kalau nak isi jawatan timbalan Perdana Menteri, nak yang bersih, ada integriti. Yang semburit kita tak nak, yang main bini orang pun kita tak nak. Pilihlah di kalangan siapa di dalam bersatu ni yang boleh diangkat jadi timbalan Perdana Menteri 2. Inilah syarat yang patutnya UMNO berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.